Hukum melanggar larangan rentas negeri ditetapkan kerajaan untuk pulang ke kampung menyambut Aidilfitri adalah haram. So, hukum dia adalah haram. Itu dikatakan oleh Tuan Sahibul Sahamah, Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Luqman Abdullah. Okey, sehari dua ni kita dihebohkanlah dengan statement ataupun ialah statement daripada Tuan Mufti Sahibul Sahamah, Dr. Luqman Abdullah, Tuan Mufti Wilayah Persekutuan berkenaan dengan hukum merentas negeri pada Aidilfitri kali ini. Jadi Tuan Mufti mengeluarkan kenyataan ini dalam sebuah seminar cabaran COVID-19 menurut perspektif Islam dan pelancaran buku Fakulti Pengajian Islam di Bangunan Chancellery Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, yang sebenarnya dia siarkan secara online ataupun live melalui aplikasi Zoom. Saya ada tertengok video Zoom ni, nanti saya cuba letakkan link di bawah. Jadi memang banyaklah hangat diperkatakan oleh netizen, sama ada di YouTube, di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Memang dapat satu kecaman atau boleh dikatakan kecaman yang sangat banyak, dan saya pun tak beranilah nak cakap sebab diorang ni memang cukup-cukup berani mengutuk orang-orang yang berautoriti. Tak kira lah autoriti sama ada mufti, pihak berkuasa dan sebagainya. Okey, dalam video ni saya bukanlah nak backup mana-mana, tapi saya nak jelaskan kepada korang semua, audiens saya semua yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak berinteraksi ataupun macam mana, apa reaksi kita berkenaan dengan statement Mufti wilayah ini. Yang pertama, Tuan Mufti sebenarnya jawab dalam tu ada wartawan ke, ada seorang penanya lah maknanya. Dia tanya berkenaan dengan apa hukumnya orang yang melanggar undang-undang merentas negeri ini pada Aidilfitri. Mungkin menggunakan helah-helah tertentu untuk lepas merentas negeri lah. Jadi jawapan Tuan Mufti ialah haram berdasarkan nas-nas yang telah ditetapkan oleh agama Islam, iaitu taat kepada ulil amri. Bagi saya ini adalah kaedah umum. Islam memang menggalakkan kita untuk taat pada pemerintah dalam perkara-perkara yang bukan maksiat. Selagi mana pemerintah itu menyuruh kita untuk melakukan ataupun ikut arahan sesuatu, selagi mana arahan itu tidak melanggar undang-undang Islam ataupun syariat Islam, maka kita wajib mentaatinya. Itu adalah kaedah asas kita. Memang itu secara asasnya memang kita kena ikut. Allah berfirman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi itu secara umum kita tak boleh nak nafikan. Itu ayat Al-Quran tu. Ada pengecualian yang ulama bahaskan. Pengecualiannya ialah bila mana pemerintah itu menyuruh kita berbuat perkara maksiat. Jadi itu memang perlu kita tak ikut perintah. Kita jangan taat kepada benda yang maksiat. Ramailah netizen kita yang komen, yang mengutuk, yang mengecam. Ya, bila saya baca, saya dengar, memang sangat-sangat mengerikan lah. Antara salah satunya saya tengok dekat YouTube channel. Ada satu YouTube channel ni dia mengutuk, dia buat live streaming, dia mengutuk habis-habisan. Pertama sekali saya nak cakap lah, Mufti ni dia jawab soalan berdasarkan soalan penanya. Okay? Maka jawapan dia fokus kepada soalan dia. Takkan dia nak melencong benda lain. Dia tanya apa hukum merentas negeri, takkan tiba-tiba dia jawab merentas negeri kemudian nak cakap rasuah ni haram tiba-tiba, Pokemon ni haram, rokok haram tiba-tiba. Kenapa? Dia menjawab soalan, fokus kepada soalan yang ditanya. Sebab itulah dia jawab soalan tu. Jadi netizen ni kadang dia tak faham dan suka mengondem dan suka mengecam tanpa sebenarnya diorang pun sendiri pun tak tahu sebenarnya. Tapi diorang hanya tahu mengecam, tahu kalau tak salah, memang tak salah kalau kita nak berlain pandangan dengan Dr. Mufti, tak salah, tapi kita kena ada saluran dia, iaitu dengan saluran kita menjawab dengan jawapan ilmiah.
skop tugasan mufti sebenarnya keluarkan fatwa ataupun keluarkan kenyataan berkenaan dengan hukum-hukum yang kontemporari ataupun perkara-perkara yang sama-sama. Okey. Yang kebanyakannya orang tak tahu. Contohnya apa? Okey. Apa hukum vape? Apa hukum isap inhaler tu semasa dalam berpuasa? Dan macam-macam lagi. Benda yang baru. Zaman dahulu, ulama dahulu tak ada benda ni dan diorang tak membahaskan apa hukumnya. Jadi itulah tugasan mufti, skop kerja mufti pada zaman ini. Jadi dia menghuraikan ataupun menjelaskan benda yang sama-sama, yang benda baru yang tak ada dibincangkan pada zaman dahulu. Jadi benda ni tak perlulah, ramai orang petikai lah. Kenapa mufti tak tegur menteri tu rasuah? Kenapa mufti tak tegur orang minum arak? Kenapa menteri tak tegur kedai toto, spot toto dibuka? Itu bukan bidang kuasa mufti. Korang ni kena faham. Jangan mengkondem orang tanpa kita melihat skop kerja orang tu. Setiap orang ada dia punya tugas-tugas dia, setiap orang ada peranan-peranan dia. Jadi kita kena komen berdasarkan apa yang orang tu ada kuasa. Ramailah yang saya dengar komen-komen daripada netizen kan. Kenapa mufti tak nak tegur menteri-menteri yang ada rasuah? Kenapa mufti tak nak tegur orang-orang yang berpolitik ini melompat sana melompat sini? Kalau korang rasa ada bukti yang orang politik ni melompat ni kerana rasuah, tapi ya betul. Ya, saya bukan nak cakap ya, tapi kebiasaannya orang yang melompat ni memang ada budaya merasuah. Tapi saya tak cakap siapa dan saya tak khususkan sesiapa dan saya tak hukumkan seseorang tu memang ya. Kalau korang ada bukti yang dia terlibat dengan rasuah, ambil bukti tu dan buat laporan ke pihak berkuasa. Itu adalah saluran yang benar. Kalau kita sekadar cakap orang politik ini, seseorang tu okey, Muhammad ni dia lompat sebab rasuah. Ada bukti tak? Tak ada bukti, kita tak boleh nak menghukum orang sesuatu tanpa bukti. Walaupun memang kebiasaannya orang yang melompat ke parti sesuatu parti ke parti yang lain, mungkin ada kebarangkalian untuk orang tu dibeli dan sebagainya. Memang betul ada. Tapi kita tak boleh hukum seseorang itu, A itu dia memang rasuah sebab melompat. Tak semestinya. Baik. Berkenaan dengan fatwa Tuan Mufti berkenaan dengan haram merentas negeri, ialah berdasarkan dengan undang-undang ataupun arahan daripada pihak pemerintah. Okey, itu secara umum memang kita kena ikutlah apa yang pemerintah keluarkan arahan. Kemudian kalau kita tengoklah pada zaman Rasulullah, Rasulullah menyebut bahawa supaya umat Islam ni mengelakkan daripada pergi ke satu tempat jika sesuatu tempat itu ada satu wabak yang berbahaya yang boleh merebak kepada orang lain. Jadi bila kita kaitkan dengan benda ni dengan rentas negeri, hukumnya menjadi haram. Dua sebab, iaitu yang pertama dia ikut arahan pemerintah dan yang kedua ialah larangan daripada Nabi sendiri. Ini adalah larangan khusus, iaitu daripada Nabi sendiri, iaitu Nabi melarang kita untuk merentas pergi ke satu negeri yang kita ketahui bahawa ada wabak penyakit yang berbahaya. Kalau korang tak percayalah dengan COVID-19 ni bahaya tak bahaya, itu korang punya hal. Mufti keluarkan fatwa ini adalah berdasarkan dengan hadis Nabi SAW berkenaan dengan larangan merentas sesuatu negeri yang kita ketahui tempat tu adalah pembawa wabak. Jadi kalau korang tak percaya dengan COVID-19, tak apa. Tapi hormat orang yang percaya. Okay? Bahawa Mufti percaya bahawa COVID-19 ini adalah wabak yang bahaya yang boleh menyebabkan orang lain pun akan menjadi sakit dan sebagainya. Jadi saya nak ajaklah kepada semua netizen yang ada di TikTok, di Facebook, Twitter dan sebagainya, untuk korang sebenarnya bertakwalah kepada Allah. Sebab kita sekarang ni berada di bulan Ramadan yang mulia ni, kita perlu meningkatkan kita punya amalan,
perbanyakkan baca Al-Quran, kurangkanlah kita berkomen yang benda yang kita tak tahu sebenarnya. Ramai yang benda ni saya perasan lah kan, golongan-golongan Ruwaibidah ni, dia sebenarnya dia cintakan agama, tapi sebenarnya ilmu dalam dada dia cetek sangat. Cetek sangat. Dia macam seolah-olah dia punya hamasah ataupun dia punya semangat tu lebih, tetapi dia tak ada ilmu. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Kita selalu cakap yang kita di akhir zaman lah, ulama ini selalu ikut agenda Yahudi. No, kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena ada benda tu. Kalau kita nak dakwa satu-satu mufti ataupun ulama itu ikut agenda Yahudi, kita kena ada bukti. Bukan sekadar teori konspirasi. Itu tidak boleh dipakai sama sekali. Itulah saya nak ajak kepada korang semua, supaya jangan cakap benda yang orang tak buat, orang tak cakap. Okay? Kita diam. Lebih baik kita diam. Orang yang banyak diam ni lebih kurang dia punya kesilapannya. Orang yang banyak cakap, macam saya ni lah, mungkin saya ada banyak silap dalam percakapan sepanjang video ni. Jadi video ni saya cuma nak bagi nasihat kepada netizen-netizen semua supaya tidak terlalu cepat untuk buat konklusi. Sebenarnya saya pun ada juga nak buat benda-benda yang macam nak ulas benda-benda yang viral, tapi sebenarnya saya tahan diri saya. Sebab ikut pengalaman saya lah kan. Benda-benda viral ni, saya dah banyak kali cakap dengan kawan rapat saya. Benda-benda yang viral ni memang banyak sangat plot twist. Baru-baru ni yang pasal abang burger yang jual burger tu kan, yang kena compound 50,000 lah sebagainya tu kan. Mula-mula kita simpati lah kan. Betul tak? Kita nak buat ulasan, kita nak cakap, nak komen yang orang berkuasa ni, pihak berkuasa ni memang tak berhati perut langsung. Nak saman orang jual burger 50k. Nelofa yang kaya tu pun 60k. Alah petik jari je. Tiba-tiba esoknya ada plot twist katanya Nelofa nak tolong pula bayarkan compound. Lepas tu ada yang cerita pula yang abang burger tu orang kaya yang memang degil orangnya. Ya Allah. Jangan komen. Saya tak nak komen, saya cuma bagi contoh je apa yang terjadi pada kita punya berita-berita viral dekat laman sosial. Jadi saya harap video saya ni ataupun pengisian saya kali ni memberi manfaat kepada korang semua. Setidak-tidaknya adalah input yang berguna untuk korang. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan juga follow saya punya podcast. Saya ada podcast di Spotify. Saya akan tinggalkan link di bawah untuk korang check out. Korang boleh dengar time-time masa lapang. Semoga ianya bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.